Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab solat sunat. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-132. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma azinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima. Wa innal birra la yuzarru ala ra'sil abdi madama fi salati wa ma taqarrabal ibadu ila Allah azza wa jal bimithli ma kharaja minhu. Qala Abu Nadri rahimahullahu ta'ala ya'ni al-Quran. Rawahu Tirmidzi bab ma taqarrabal ibad ila Allah bimithli ma kharaja minhu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu perkara yang diberi oleh Allah untuk mana-mana hamba yang lebih afdal daripada taufik untuk mengerjakan 2 rakaat salat sunat. Sesungguhnya kebaikan ditaburkan ke atas kepala seseorang hamba itu selama dia sedang bersolat. Mana-mana hamba pun tidak dapat lebih menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan sesuatu yang datang daripada Allah itu sendiri, yakni Al-Quran. Tirmizi. Keterangan. Selain menerangkan kepentingan solat sunat, hadis di atas juga menerangkan bahawa kita akan dapat lebih menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat sunat. Hadis ke-132. An Abi Umamah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Abu Umamah ni salah seorang sahabat Nabi. Abu Umamah Al-Bahili. Al-Bahili ni dia satu kabilah lah. Dalam syair Arab disebut, kalau sebut Al-Bahili tu, dia kasta paling rendah dalam Arab ni. Maksudnya kalau dikatakan Al-Kalbu tu, apa nama? Anjing. Anjing tu dia level level kabilah Al-Bahili ni. Dia level tu. Dia se-Arab ni, dia kasta-kasta. Sebab dia orang ni zaman jahiliah kan. Mana yang hebat tu diangkat, mana kabilah yang tak bagus ni dihina. Maka dihina dikatakan Al-Bahili ni, dia ni level kau sebut Bahili tu dia orang anggap macam anjing aja. Satu kabilah perangai hampir peringkatnya sedemikian. Abu Umamah ni dia para ulama sebutkan dia pernah dia mengikut Nabi ketika perang Uhud. Pernah perang Uhud tu sama ikut Nabi. Dan Nabi pernah satu ketika bagi suruh dia pergi berdakwah kepada kaum dia. Kemudian dalam dakwah dia pergi kepada kaum dia tu, dia bila dia sampai, dia tengok kaum dia tengah makan. Dia orang ni jenis kaum ni, Al-Bahili ni jenis makan darah. Darah tu jadi makanan, tak ada mangkuk jadi makanan kan. Dia tengok Allah Rabbi dia tu. Lepas tu kaum dia pun panggil lah, dia ajak dia join sekaki kan. Dia tak makan. Dia kata aku diutuskan untuk melarang kamu semua daripada makan darah ni. Dia buatkan darah tu bila dia simpan jadi beku kan. Dia jadi beku, jadi dia orang jenis makan darah. Dia punya kabilah dia tu. Kemudian bila Abu Umamah ni tak nak makan, jadi kaum tu dia macam buat gap sikit lah, tak suka sangat. Menyebabkan lepas itu dia tengah hari padang pasir panas, jadi dia nak makan, nak minum tak ada. Minta air, tapi air tak bagi kat dia kan. Kemudian dia pun baring. Bila dia baring, akhirnya dia tertidur. Dalam dia tidur tu, maka dia bermimpi dan datang ada orang bagi dia air, dia minum. Dia minum sampai perut dia kenyang, kembung perut dia. Dia terbangun pada tidur. Bila dia bangun pada tidur, ada seseorang daripada kaum tu, dia kata,
Abu Umamah datang. Dia kenal lah. Rupanya ada orang kenal Abu Umamah ni. Dia kata, orang yang hebat datang. Kenapa korang biarkan dia ni begini? Nak makan, minum, tak entertain dia lah. Maka dia orang pun bagulah nak bagi air. Semua ni. Abu Umamah dia kata, ya tak apa. Aku dah dapat dah dalam tidur. Dia dapat mimpi. Tengok perut aku dah kembung lah. Dia tengok. Orang pun semua tengok pada ketika itu. Kaum Bahiliyah tu dia tengok. Menyebabkan akhirnya mereka ni semua beriman dengan dakwah yang dibawa oleh Abu Umamah. Itulah kehebatan Abu Umamah ni. Ada antara cerita yang menarik tentang dia. Dia ni seorang yang cukup dermawan. Dia, tapi dia bukan orang kaya, orang miskin, tapi dermawan. Satu ketika tu dekat rumah dia tinggal 3 dinar je. Dia 3 dinar je. Rumah 3 dinar, kemudian datang orang lain minta dekah, minta bantuan, dia bagi 1 dinar. Bini dia tengok aje, bang, kita tinggal 3 dinar aje ni, kata. Bagi lagi, habis tak makan apa. Datang orang miskin minta, dia bagi 1 dinar. Kemudian datang lagi orang miskin datang, dia bagi lagi 1 dinar. Tinggallah tu 1 dinar yang akhir. Datang juga ada orang lain, datang minta. Kemudian dia bagi juga 1 dinar dia. Orang rumah dia dah susah hati dah, dia kata, nak makan semua tak boleh. Dia pun habis duit 3 dinar dia kasih. Dia pun baring. Dia tidur. Zuhur, isteri dia kejut. Dia pergi masjid solat zuhur. Sementara dia pergi solat zuhur, isteri dia masak tengah hari. Masak-masak, kemas-kemas rumah semua. Dia kemas tempat tidur Abu Umamah Al-Bahili tu. Tengok-tengok angkat bantal. Bawah bantal dia nampak ada 300 dinar. Dia sedekah tadi 3 dinar. Tengok bawah bantal dia 300 dinar. Dia pun, dia kata suami dia rupanya ada banyak duit, tak ada nak bagi tahu je, diam sorok, dia kata kan. Dia ingat gitu. Dia kata ini, suami dia sorok kau ni, ingat ada 3 dinar. Balik tu, dia pun, bini cakap, ngapa tak bagi tahu ada 300 dinar. Dia risau tak ada duit. Lepas tu Abu Umamah dia kata, bila pula ada duit ni tak? Dia tu tunjuk bini dia bawah. Ni bukan duit aku ni. Tapi dia ingat nak beritahu bahawa itu merupakan satu karamah yang Allah beri. Ada dia. Infak 3 dinar, dapat 300 dinar. Tuan-tuan kalau ada duit banyak sikit, boleh berani try infak kan. Balik, carilah bantal. Tengok ada tak apa bantal kan. Kalau ada kan. Kalau tak ada lah kan. Kita hebat. Itu label Abu Umamah lah. Kita ni cak ayam mana kan. Okay, dan hadis ni Abu Umamah disebutkan Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, ma'azinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusalli hima. Tak ada satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada hamba-Nya ini. Satu taufik yang Allah berikan pada hamba-Nya yang Allah lebih baik daripada kalau dapat semayang 2 rakaat, kan? Dapat semayang 2 rakaat sunat, itulah itu yang terbaik yang Allah berikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal birra, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menaburkan ke atas kepala orang yang sedang solat sunat itu dengan keberkatan selama mana dia semayang. Jadi benda paling baik, paling afdal yang Allah beri pada kita kalau kita dapat solat sunat 2 rakaat. Dan selagi mana kita solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan kebaikan, taburkan atas kepala kita selagi mana kita dalam solat. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma taqarrabal ibad ila Allah azza wa jal bimisli ma kharaja minhu. Kata Nabi, tak ada satu amalan yang hamba ini dia boleh buat untuk mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan sesuatu yang Allah suruh. Kalau Allah SWT suruh solat sunat, banyakkan solat sunat, maka solat itu perkara yang menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solat itulah kita dapat hampir. Maksudnya apa yang Allah Taala arahkan itu yang kita buat. Maka bila kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah suka, sayang kepada kita, dan itu cara terbaik kata Nabi SAW untuk kita menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qala Abu Nadri, dan ni ada komen daripada Abu Nadri. Abu Nadri ini bukan sahabat, ditulis rahimallahu taala, mungkin tabi'in ataupun tabi'in. Dia memberikan maksud yakni Al-Quran. Dia kata dengan Al-Quran juga
baca Quran itu sendiri dapat menghampirkan dia kepada Allah. Sebab Al-Quran itu kalam Allah. Bila kalam Allah, kita baca, dia mendapat menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, melihat hadis ni kita faham solat sunat 2 rakaat benda perkara yang menghampirkan diri kepada Allah. Selagi mana kita solat panjang, solat qiyam kita tu lagi lama, lagi panjang solat tu, maka keberkatan Allah akan mencurah atas kepala kita kan. Jadi insya-Allah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Walas. Illa allazina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sallallahu alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam